بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan menyambung kitab yang baru daripada pelajaran ilmu mantik, iaitu kitab Al-Mirqat. Karya Al-Imam Fadlu Imam Al-Khair Al-Abadi. Al-Khair Abadi. Yang ini kitab ini adalah kitab yang sangat penting untuk kita pelajari kerana dia mempunyai masail-masail yang banyak, dan kita kata permasalahan dalam kitab ini disebutkan supaya menjadi mirqat. Mirqat maknanya menjadi tangga. Menjadi tangga untuk kita nak memahami kitab perbahasan yang tinggi. Dan kebanyakan kitab ini kitab mirqat ini diterima baik di benua India, kitab-kitab karya ulama India, dan Pakistan, Afghanistan dan sebagainya, jadikan kitab ni sebagai silibus lah. Adapun kami di Al-Azhar hanya mempelajari sulam dan semua syuruh-syuruh dia. Adapun kitab Mirqat ni kami tak belajar, cuma kita dah ada asas yang baik pada pengajian-pengajian sebelum ini, maka kita ambil istifadah pada pelbagai ulama daripada benua-benua yang lain lah, supaya kita dapat menghimpunkan kebaikan yang ada daripada umat Islam ini, seluruh umat Islam. Dan bagi anak, kitab Mirqat ini dia lebih kita panggil mendalam daripada kitab sulam Munawwarah tu, dan dia itu dijadikan penengah untuk kita masuk kepada perbahasan kitab yang lebih besar seperti Syamsiyah, ataupun kitab yang paling tinggi dipelajari di benua India seperti yang dimaklumkan oleh ulama-ulama guru-guru adalah kitab Sulamul Ulum. Sulam al-Ulum atau Syarh Bahrul Ulum. Itu antara kitab yang tinggi lah. Banyak perbahasan dia adalah kita kata ke level perbahasan falsafah. Ke level perbahasan falsafah. Jadi insya-Allah hari ini kita akan baca kitab ini dan kita akan ta'liq dengan ta'liq yang ringkas lah insya-Allah taala. Baik, berkenaan dengan sejarah ilmu mantik, mungkin nanti kita akan adakan kuliah yang khusus menceritakan berkenaan dengan sejarah ilmu mantik supaya kita boleh tahu macam mana proses penyusunan ilmu mantik ini dan bagaimana dia membantu untuk kita menyelesaikan banyak masalah. Terutamanya pada zaman dulu, itu zaman Aristotle, berlaku satu kurun sebelumnya tersebarnya secara meluas pok-pok yang dipanggil sebagai sofostai. Dan mereka ni mampu untuk berhujah pada segala perkara. Yang penting akan menyabitkan hujah mereka dengan apa cara sekalipun. Tak kira lah adakah benda tu benar atau salah, itu kira yang lain. Tu geng pok-pok sofis. Maka datanglah ilmu mantik pada zaman itu dan dijadikan sebagai wasilah untuk menetapkan hakikat bagi perkara-perkara dan juga bagi penghujahan.
Kemudian datang ulama-ulama Islam, maka mereka lebih maju lagi untuk mereka mereka kita sebut kembangkan, dan mereka ada ijtihad sendiri pada pembahagian dan ijtihad sendiri pada segi pembelajaran ilmu mantik, terutamanya pada zaman Syekhul Rais Ibn Sina rahimahullah. InsyaAllah itu kita akan ambil pada sesi-sesi mungkin akhir kitab ni ke, ataupun sesi depan ke. Nanti cuma anda kena siapkan bahan dulu kan, untuk kita bincang, untuk kita bentang berkenaan dengan sejarah ilmu mantik. Penting juga untuk kita tahu, dan kita tengok macam mana ulama-ulama bincang berkenaan dengan nak menerima ilmu orang luar ke dalam dunia Islam. Boleh istifadah ilmu orang luar dalam dunia dunia Islam. Baik. Cuma sebelum kita mula bacakan kitab ini, insya-Allah taala kita hadiahkan Fatihah kepada Maulana Al-Imam Fadlul Imam, dan juga kepada Maulana Nuruddin Ali Jumaah, pada ruh Maulana Fadlul Imam, untuk kita Allah Taala beri kemudahan, dan juga kepada Maulana Imam Ali Jumaah untuk Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan dengan berkat Maulana Imam Nuruddin Ali Jumaah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Antum ada kitab ni? Ada? Ada? PDF yang anda bagi tu kan? Ni syarahan dia. Ini syarahan dia. Tebal lah. Syarahan dia ni dalam 800 muka surat. Tapi yang ni perbahasan dia terlampau tinggi lah. Mungkin anda akan kutip sebuah sikit daripada perbahasan dia tu untuk kita baca dalam syarahan kitab Mirqat ini, insya-Allah. Ataupun mungkin kita jadikan kitab syarahan ni kita baca pada sesi yang akan datang selepas kita menamulim pada falsafah sebuah sikit, makulat sebuah sikit, itu kita dah baca sikit. Kemudian dipanggil Adabul Bahs wal Munadharah sikit, baru kita boleh baca kitab ni. Kalau tidak memang susah nak mampu ya. Dia punya kitab. Baik. Kita baca kitab Mirqat ini. Qala Maulana al-Musannif wal Muhashshi radhiyallahu ta'ala anhu. ونفعنا به ونفعنا بهما بعلومهما وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأراضين، والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد فهذه عدة فصول في علم الميزان لا بد من حفظها وضبطها لمن أراد أن يتذكر من أولي الأذهان، وعلى الله توكل وهو المستعان. مقدمة. Baik. Antum beli kitab ni dekat ni ada Shopee. Kat Shopee ada murah. RM9, RM10 macam tu saja. Baik. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Perbahasan berkenaan dengan hamdu anda tak terang dah lah, sebab kita dah terang dalam Mughniyatul Tulab secara panjang lebar dan banyak kitab-kitab yang lain. Ini kita nak tengok beberapa perbahasan yang mungkin tak pernah kita dengar sebelum ni. Kita ambil istifadah. Segala puji bagi Allah Allazi abda'al aflak, yang telah mengibda'kan. Apa nak mengibda'kan? Itu anak Melayukan yang Arab. Kata Muhashshi nombor 1 dia, qauluhu abda'a al-ibda' lughatan ibarat an adamin nazir. Kalimat ibda' maknanya tak ada semisal lagi tu. Bid'ah ni, ibda' ni maknanya tak ada serupa, tak ada semisal lagi tu. Wa fil istilah, tapi dalam istilah, mana istilah di sini boleh jadi istilah ahli mantiq. Itu apa? Ikhrajus syai' minal adami, mengeluarkan suatu daripada tiada ilal wujud
kepada ada bighairi maddatin, tanpa maddah. Tanpa apa? Maddah. Mengeluarkan sesuatu daripada tak ada kepada ada kepada maddah. Maddah kita dah ngaji dah dulu. Bagi ngaji dalam makulat kan. Maddah apa dia? Wujudu syai' bil quwwah. Itu makna apa? Maddah. Kita panggil sesuatu itu wujud dengan apa? Bil quwwah. Bil quwwah ni maknanya berkebolehan. Itu makna berkemampuan untuk wujud. Jadi kita kata contoh apa dia? Ataupun kita panggil unsur lah, Melayu panggil unsur. Okay, sekarang ni kita ada kayu ni nak bagi faham lah. Kita bagi faham apa yang kita mengaji dulu dalam falsafah. Kita ada kayu. Boleh faham? Maka kayu itu diperbuat daripadanya perabot. Boleh faham di situ? Sekarang ni kayu tu dalam bentuk kayu, tidak dijadikan lagi perabot. Kita panggil apa? Kayu itu madah bagi perabot. Apa makna madah bagi perabot? Maknanya berkebolehan kayu untuk untuk dijadikan perabot. Faham? Boleh faham? Baik, maka bila dijadikan daripada kayu itu perabot, dipanggil maujudun bil fi'li. Boleh? Maujudun bil fi'li. Maka itu dipanggil maujudnya sesuatu dia bersama dengan surah, dipanggil. Maujudnya sesuatu bersama dengan apa? Surah. Surah tu kita sebut itulah bentuk kursi tu. Gitu. Faham di situ? Baik, itu makna apa? Maddah. Adapun di sini bila disebut abda'a, maknanya mencipta tanpa ada maddah. Itu dia. Itu makna ibda'. Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan manusia ni dia tak ada kepada ada. Kita panggil apa? Tak ada bahajat pada apa satu pun. Kalau kita manusia nak cipta apa? Perabot bahajat pada kayu. Boleh faham? Nak cipta kita panggil balang, nak cipta tembikar bahajat kepada apa? Bahajat kepada tanah liat. Allah Ta'ala nak cipta tembikar tanpa ada berhajat kepada tanah liat yang lain gitu. Betul. Itu makna abda'an. Semua daripada kekuasaan dia semata-mata. Gitu. Boleh? Allazi abda'al aflaka wal aradin. Yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mencipta al-aflak. Al-aflak ni maknanya langit-langit lah. Langit-langit. Tuan Guru radhiyallahu ta'ala anhu menggunakan istilah aflak kerana dia adalah istilah yang apa? Masyhur di sisi ahli falsafah. Boleh? Tapi yang masyhur di sisi ahli bahasa Arab adalah as-samawat, langit-langit. Boleh? Dan ahli falsafah Islam menafsirkan langit-langit tujuh tu, dia berkata apa dia? Dia tafsirkan langit tujuh sama macam dipahamkan oleh apa? Oleh ahli falsafah Greek, iaitu 7 bintang ataupun 7 planet. Dia bertafsirkan macam tu. Tapi kita kata tadi jumpa pula planet ke-9 kan. Dia 7. Jumpa pula planet ke-9. Maka sebab tu kita panggil nak tafsirkan Al-Quran dengan teori-teori kita panggil knowledge zaman tu, maka tafsiran tu kena cermat lah. Sebab takut-takut boleh jadi orang mendustakan ayat Al-Quran kerana apa? Didustakan teori tadi. Orang mendustakan Al-Quran kerana didustakan apa? Teori tadi. Jadi kita kena hati-hati. Boleh? Baik di situ. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengadakan aflak, maknanya langit-langit, 7 langit, wal aradin, dan 7 bumi. Gitu. Satu kata Maulana Syekh dalam Hasyiah Syekh Syirkuti, dia kata poin nombor 2, al-aflak wal aradin itu menunjukkan ke atasnya serjelah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala surah At-Talaq, Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun. Ya Allah Ta'ala telah menjadikan 7 langit dan daripada bumi itu semisalnya. Itu 7 lapis juga. Boleh? Wassalatu ala man kana nabiyyan. Dan solatlah. Selawatlah kepada siapa yang ia itulah Nabi. Maknanya dah diangkat menjadi Nabi.
wa Adamu bainal ma'i wattin. Sedangkan Adam masih lagi di antara air dan tanah. Maknanya dalam keadaan kaku. Tapi Allah Ta'ala dah angkat dia sebagai Nabi. Dan itu sebenarnya telah disebutkan dalam hadis yang sahih. Hadis yang sahih, apa dia, seorang sahabat tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, mata kunta nabiyan? Bila engkau jadi Nabi, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah jawab, wa Adamu kuntu nabiyan wa Adamu bainal tini wal jasad, ataupun bainal ma' wa tin. Jadi Adam masih lagi dalam keadaan tanah liat. Tak ada lagi kejadian sempurna. Baginda Rasulullah dah jadi Nabi dah pada ketika itu. Boleh? Dan sebab tu, para ulama Sufi, daripada hadis ni dia faham pasal apa? Hakikat Muhammadiyah. Bahawa hakikat Muhammadiyah itu Allah Subhanahu Wa Taala telah awal zahirkan, boleh, sebelum lagi mana terzahirnya manusia. Bahkan kata para ulama, sebelumnya terzahir lagi apa dia? Alam semesta. Tu dia. Itu sebahagian daripada para ulama Sufi. Terutamanya Imam Ibn Arabi radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Itu ijtihad dia lah. Tak nak masalah pun kalau antum tak percaya. Wa ala alihi dan ke atas ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam, wa ashabihi ajma'in, dan para sahabatnya yang mulia sekalian. Wa ba'du fa hadhihi iddatu fusulin. Wa ba'du, maka selepas daripada itu, maka ini, kata Syekh, ini isyarat kepada apa? Kepada kitab lah. Hadhihi, kita sebut ini isyarat pada kitab yang ada di mana? Di minda dia tu. Iddatu fusulin. Iddatu fusul, beberapa fasal. Fasal mana dia apa? Tajuk-tajuk. Baik. Ataupun dalam apa definisi kita hasyiah, jumlatun mukhtassatun minal ilmi, jumlatun mukhtassatun minal ilmi yashtamilu ala masaila ghaliban. Itu kita mengaji dalam hasyiah Bajuri itu kan. Fasal makna dia apa? Sehimpunan daripada ilmu yang mana merangkumi ia pada beberapa masail selalunya. Jadi maknanya kita akan lihat di sini beberapa dipanggil fasal. Beberapa fasal itu maknanya tajuk-tajuk besar yang terkandung di bawahnya itu masail-masail utama bagi ilmu mantik. Atau kata Syekh fi ilmi mizan. Ilmu mizan itu apa dia? Nama yang lain bagi ilmu mantik. Boleh? Ilmu mantik ni ada nama, banyak nama. Ilmu mizan, ilmu mantik. Boleh? Dan banyak lagi lah. Seperti yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Kata Syekh, la budda min hifdhiha, maka mesti menghafalnya. Menghafalnya itu menghafal fusul. Kalau antum ada nuskhah dengan sama macam Ana ni, buh nombor 2 bawah tu kan. Antum perasan? Kalau antum perasan apa tu? Dia buh nombor 2. Fahazihi iddatu fusul, di bawah fusul tu ada nombor 2. Kan? La budda min hifdhiha, dia buh ha tu nombor 2. Wa dhabtiha, ha tu nombor 2. Apa dia buat 2 tu, dia kena ni mengembalikan dhamir cara depa. Cara orang ulama India nak mengembalikan apa? Dhamir. Supaya kita sentiasa menghadirkan maksud dhamir itu ketika kita baca. Tak terbabah kepada memikirkan makna yang lain. Gitu. Itu kata Syekh, la budda min hifziha, mesti menghafalnya, itu menghafal fasal-fasal tersebut. Wa dhabtiha, itu dia. Dhabtiha maknanya menghafal dengan itqan. Kita kemah mahir sungguh. Wa dhabtiha, ada kenal pasti dia. Ha tu fusul tadi. Untuk siapa? Liman arada ayatazakkara, bagi siapa yang nak yatazakkar. Yatazakkar tu maknanya jadi pandai. Min ulil azhan, daripada pemilik otak, pemilik minda. Boleh? Wa 'ala Allahi tawakkul,
dan pada Allah Subhanahu wa taala telah tawakal wa huwal musta'an. Dan pada dia yang minta tolong. Muqaddimatun. Baik, muqaddimah apa dia muqaddimah? Ha? Kata Mu'alliq radhiyallahu anhu, muqaddimah daripada kalimat qaddama, boleh? Okay, kalimat qaddama boleh jadi berasal daripada qaddama lazim, boleh jadi pada qaddama mutaaddi. Tapi kata Maulana Syekh, kita ambil qaddama di sini qaddama lazim lah. Qaddama lazim tu maknanya qaddama dengan makna taqaddama. Qaddama dengan arti terdahulu. Ada qaddama maknanya mendahulukan. Itu dipanggil qaddama dengan makna mutaaddi. Faham terdahulu dengan mendahulukan beza tak? Beza. Mendahulukan berhajat kepada benda yang kena dahulu. Berhajat kepada maf'ul bih, berhajat pada penderita. Tapi kalau terdahulu, maka tak berhajat pada apa? Penderita. Maksudnya kita tahu benda tu dia duduk depan. Gitu. Dia ambil daripada kalimat apa? Taqaddama ni, dia ambil daripada min muqaddimatil jaishi. Dipanggil muqaddimatil jaishi. Bagaimana muqaddimatil jaishi? Itu satu kelompok yang berada di depan. Boleh? Dan kata Maulana Syekh radhiyallahu ta'ala anhu, muqaddimah bagi sesuatu dia ada dua. Yang pertama dipanggil muqaddimatu kitab, yang kedua dipanggil muqaddimatul ilmi. Muqaddimah ilmu satu, muqaddimah kitab ni kita ngaji dah dulu. Ini saja ada tengoklah saja cerita sedikit tu. Apa dia muqaddimah bagi ilmu? Apa maksud muqaddimah bagi ilmu? Apa yang terhenti ilmu kepadanya? Apa yang terhenti ilmu kepada perkara itu? Maksudnya takkan boleh awak faham satu ilmu melainkan awak faham dia terlebih dahulu. Itu dipanggil apa? Muqaddimatul ilmi. Jadi kita kata maka ilmu tu maknanya ada masail. Boleh faham? Maka macam mana awak nak bezakan antara masail ilmu ni dengan ilmu yang lain? Maka cara dia dengan awak mengetahui definisi ilmu dan awak mengetahui apa dia? Awak mengetahui faedah ilmu. Maka dengan tu awak boleh bezakan antara apa? Ilmu-ilmu ni tadi. Maka contoh daripada segi definisi ilmu, bila awak sebut apa dia? Ilmu nahu. Maka ilmu nahu disebut apa? Ilmu yang mengkaji berkenaan dengan bahasa Arab dari segi apa? Dari segi harakat i'rab dan juga harakat dari segi harakat i'rab, harakat akhir dari segi i'rab dan juga bina. Ilmu yang mengkaji tentang harakat akhir kalimat dari segi i'rab dan juga bina. Maknanya dari segi adakah harakat yang ada pada huruf akhir kalimat itu berubah ataupun tidak. Contohnya Zaidun, Zaidan, Zaidin, kan? Zaidun, dun dan din tu harakat pada haraf akhir dal. Maka dia kata berubah, maka itu dipanggil mu'rab. Kalau lah tidak berubah, haula'i, 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 haula'i qa'i, haula'i zahaba haula'i, marartu bi haula'i, boleh darabtu haula'i, semua sama. Maka kita kata dia harakat tak berubah, maka dia adalah mabni. Boleh. Jadi kita daripada tahu definisi ilmu nahwu ni, maka kita boleh tahu bezanya ilmu nahwu dengan ilmu saraf. Faham? Ilmu saraf dia tak bincang harakat akhir, dia bincang harakat depan. Contoh daripada daraba jadi macam mana? Daribun, nampak? Asalnya ra tu baris atas, tiba-tiba jadi baris bawah. Daribun. Yang mana perubahan itu membawa kepada perubahan dari segi makna, dari segi maksud. Boleh faham? Maka itu dia panggil ilmu apa? Ilmu saraf. Jadi kita ni nak mengaji mesti kita tahu terlebih dahulu muqaddimah ni supaya kita beza kat antara ilmu nahwu dengan ilmu saraf, supaya kita tak berceramuk. Boleh? Dan faedah kita pelajari ilmu nahwu supaya kita betul baris belakang tu. Faedah betul saraf kita tahu baris depan gitu. Jadi dengan faedah pun kita boleh tahu wazifah wazifah itulah ilmu tu digunakan untuk apa. Faham tak?
Habis tu. Okey, tu dia panggil muqaddimah ilmu. Muqaddimah kitab dia muqaddimah kitab apa yang mendahului permasalahan yang disebut dalam kitab. Mendahului objektif apa yang diobjektifkan dalam kitab. Itu dia muqaddimah kitab. Maka contoh ke kitab kita ni, dia bahas pasal ilmu mantik, betul tak? Dia bahas pasal ilmu mantik. Ilmu mantik ni masalah dia apa dia? Masalah dia 5 je. Dalalatul alfaz, apa dia, kuliah khamsah, apa ta'rifat, kemudian apa qadaya, kemudian apa dia, al-qiyas. 5 je. Boleh? Tadi ada perkara yang mendahului dia. Sebelum membicarakan berkenaan dengan 5 perkara tadi. Maka dia yang mendahului itu dipanggil muqaddimah. Dipanggil muqaddimah kita. Faham di situ dah? Kata Maulana Syekh radhiyallahu ta'ala anhu, i'lam, muqaddimatun, i'lam anna al-ilma yutlaqu ala ma'anin. Soalnya ilmu itu diitlaqkan. Diitlaqkan pada beberapa makna. Dia beberapa makna. Tunggu nak bahas tentang makna ilmu dulu. Ahaduha, yang pertama, husulu surati syai'i fil aqli. Terhasilnya gambaran suatu pada akal. Saniha, yang kedua, as-suratul hasilatu minasyai'i indal aqli. Gambaran yang terhasil daripada sesuatu di sisi akal. Dan yang ketiga, al-hadir indal mudrik. Yang hadir di sisi mudrik, di sisi yang dapat mendapatkan. Mudrik itu maknanya alat pendapat, alat yang mendapatkan maklumat. Yang keempat, qabulun nafsi li tilka surah. Menerimanya diri bagi apa? Bagi surah tersebut, bagi gambaran tersebut. Yang kelima, al-idafatul hasilah bainal alimi wal ma'lum. Al-idafah al-hasilah, hubungan, idafah ni maknanya nisbah yang terhasil di antara alim dengan maklum. Itu dia panggil ilmu. Boleh? Okey. Kata Maulana Syekh radhiyallahu ta'ala anhu, yang pertama dipanggil ta'rif ilmu ni. Dari segi perbahasan yang pertama, kenapa Tok Guru mula ilmu mantik ni dengan perbahasan ilmu dulu. Kita baca hasyiah, dia kata, al-ilmu, baik, inna mabtada'a bil ilmi wa taqsimihi. Kenapa Maulana Syekh mula dengan perbahasan ilmu, mula Tuan Guru dengan ilmu dan pembahagiannya? Kerana ghayatul mantiq mustalzimatun li rasmihi. Kerana matlamat bagi ilmu mantiq ini melazimi rasmihi, melazimi definisi ilmu. Melazimi definisi apa? Definisi ilmu. Wa huwa mawqufun ala ma'rifatil ilmi bi aqsamihi. Dan untuk nak mendefinisikan ilmu, berhajat untuk kita ketahui ilmu beserta dengan pembahagian-pembahagian dia. Li'annahu ma lam yu'lam anna al-ilma badihiyun aw nazari. Kerana apa yang tidak diketahui pasal ilmu itu badihi dan juga nazari. Dan nazari berhajat kepada menghasilnya itu kepada fikir. Dan fikir itu terkadang berlaku padanya kesalahan, maka mesti daripada asim, daripada pelindung. Maka bagaimanakah diketahui bahasanya matlamat mantik itu ialah pelindung? Maka Tuan Guru syara'a bi ta'rifil ilm aqsamihi. Mula untuk mentakrifkan ilmu dan pembahagiannya. Baik. Kita kata apa? Tuan Guru bincang pasal ilmu dulu kerana nak cerita bahawasanya apa fungsi mantik. Supaya kita tahu apa fungsi mantik. Boleh faham kat situ? Kita kata fungsi mantik ni kita dakwa dia itu melindungi fungsi mantik. Kita macam ni. Macam mana kita nak tahu letak ilmu mantik ni kat mana? Gitu.
Letak ilmu mantik ni kat mana? Maka kata Syekh radhiyallahu ta'ala anhu, ilmu mantik ni, untuk kita nak sampai kepada tempat letak ilmu mantik ni, kegunaan dia kat mana? Kena kita faham ilmu tu apa. Ilmu tu apa. Pengetahuan manusia tu apa. Boleh? Maka kita apabila kita tahu pengetahuan manusia tu apa, dan bahawa pengetahuan manusia itu dibahagikan kepada dua, yang pertama dipanggil badihi dan yang kedua nazari. Badihi maknanya apa? Pengetahuan yang hasil tanpa fikir. Nazari yang hasil dengan fikir. Boleh? Maka yang hasil dengan fikir itu kadang-kadang boleh kita lakukan kesalahan. Untuk kita nak dapat maklumat yang mana ia hasil dengan pemikiran, boleh berlaku padanya kesalahan. Boleh? Maka dengan pengetahuan kita demikian itulah bahawasanya pada ketika proses berfikir boleh melakukan kesalahan dalam menghasilkan ilmu, maka datanglah di sini fungsi ilmu mantik. Ilmu mantik untuk apa? Untuk melindungi proses tadi. Baik ilmu yang kita dapat adalah ilmu yang tepat. Dia faham? Gitu. Tu dia panggil fungsi apa? Ilmu apa? Ilmu mantik. Dan semua kita tahu bahawa ilmu mantik ini sebenarnya dia bukanlah kita kata mengajar kepada kita untuk apa? Berfikir pada semua segi ataupun berfikir daripada segi apa? Setiap isu tak, tetapi dia bagi satu kaedah berfikir. Yang mana kalau kita praktiskan kaedah berfikir tadi, maka dikira pemikiran kita betul. Boleh faham? Apa dia panggil metod, kaedah untuk kita mengetahui sesuatu. Boleh? Ataupun mengenal pasti kebenaran ataupun kesalahan sesuatu. Itu dipanggil apa dia? Ilmu mantik. Boleh faham? Dan kita kata ilmu mantik ini bukanlah dia dipanggil sebagai benda yang dibuat oleh Aristotle, tak. Tapi dia itu telah ditemui oleh Aristotle tu je. Ditemui maknanya benda tu memang kita fikir dah. Macam mana? Boleh faham? Apa kita memang automatik fikir. Tapi orang panggil apa? Aristotle ni dia kenal pasti cara berfikir tadi itu dan dia letakkan dan dia istilahkan dengan istilah tertentu, maka jadi dia ilmu apa? Ilmu mantik. Contohnya macam mana? Senang je. Kita kadang-kadang kan, ada orang tanya kita, kereta ni apa? Dia orang panggil apa? Dia tak pernah nampak kereta. Kita pun tak boleh nak tunjuk kereta sebab kereta tak ada depan kita ni. Boleh faham? Jadi macam mana? Kalau kita ada kereta ada depan, tak apa. Ni kereta yang ni. Boleh faham? Jadi macam mana kita sendiri nak terang kepada dia apa kereta tu apa? Maka kita kata pada dia, kereta ni adalah apa? Adalah alat. Alat dia adalah kenderaan. Alat untuk bawa kita kepada apa? Destinasi. Kenderaan lah tu. Boleh? Dan beroda 4 lagi tu. Boleh? Dan beroda apa? Dan beroda 4. Boleh? Itu kita panggil apa? Itu kita panggil cara untuk kita terangkan kepada apa? Kepada orang. Kan? Okey, baik. Ataupun orang tanya kepada kita, komputer tu apa? Budak ni teriak pula. Okey, sat. Okey, baik. Baik. Budak gaduh. Okey. Ada orang tanya kita, komputer tu apa? Komputer pun tak ada depan kita, nak cerita kan. Jadi kita kata, hang tahu tak televisyen, TV. Oh, TV tahu dia tak, TV tahu. Boleh? Komputer ni dia macam TV. Boleh? Dia macam TV. Cuma awak tambah cuma dia ada dia ada kita panggil keyboard. Dia ada keyboard. Dia ada keyboard, kita boleh tekan kat situ untuk tulis. Tu kita terang kat dia macam tu.
Baik. Jadi, benda tu memang kita panggil semula jadi. Semula jadi ada pada kita. Boleh? Cuma, Aristotle boleh buat, dia tengok. Bila kita nak terang tu, bila orang tu tak tahu, macam mana kita nak dapatkan pengetahuan bagi dia? Apa yang kita buat? Kita tanya dulu kepada dia apa yang dia tahu. Kan tadi kita kata, nampak TV, pernah tengok TV, nampak kita guna maklumat yang dia ada. Boleh? Tahu kenderaan, bawa orang tahu, dia tahu kenderaan. Maksud kenderaan tahu. Boleh? Jadi kita guna, kita panggil maklumat yang dia tahu. Tapi kita apa? Selepas tu kita cari pembeza, tu dia. Antara TV tu dengan komputer. Itu dia, ada alat keyboard. Itu contoh. Beza kereta dengan dia ada enjin. Boleh? Supaya kita bezakan dengan kereta kuda, kereta apa, tak ada enjin, tu ada enjin. Boleh? Contoh itu. Maka Aristotle kata, cara awak nak buat satu pengenalan, takrif, awak mesti guna maklumat yang dia dah ada. Maka contoh bila kita definisikan manusia, dia tahu dah tentang makna haiwan, tahu makna haiwan. Atau awak datangkan pembeza dia dengan perkara yang hampir sama dengan dia. Haiwan, maka kita bayangkan banyak benda. Manusia, bewok, kuda, sebagainya. Maka ada pembeza. Pembeza dipanggil faslun. Boleh? Maka pembeza tu dipanggil faslun. Maka dengan itu awak dapat gambarkan dengan betul suatu perkara tadi. Maka begitulah juga kita panggil bahasa ilmu mantik ni, pada perkara-perkara yang lain, kita cerita pasal TV dan sebagainya, kita sebut apa yang dia tahu, kemudian kita carikan pembeza kat situ. Boleh faham kan? Maka proses untuk nak menghasilkan tu, boleh faham? Maka itulah datangnya kegunaan ilmu ilmu mantik. Boleh? Nampak? Habis di situ. Dan ilmu mantik sediakan kita panggil teknik supaya kita tidak melakukan kesalahan pada proses tersebut. Habis dah. Okay. Kemudian kata Maulana Syekh radhiyallahu ta'ala anhu, kita masuk pada definisi ilmu. Definisi ilmu ni detail. Anda keterangan umum dulu di sini. Minggu depan anda keterangan lebih detail insya-Allah. Anda akan rujuk dalam beberapa kitab, terutamanya Syarah Kabir ni, untuk kita betul-betul faham. Baik. Ahaduha, definisi ilmu yang pertama adalah husulu surati syai'i fil aqli. Terhasilnya suratul syai'. Suratul syai'. Kita kalau terjemah kamus maknanya gambaran. Gambaran maksudnya kalau antum tengok kira tengok muka anak ni, dia punya gambaran, gambar tu. Ataupun gambar sekolah, gambar kita, gambar mak ayah kita, tu dipanggil surah juga, gambar. Tapi maksud surah di sini bukan yang tu. Bukan lukisan tu. Tak. Maksud surah tu syai' di sini adalah, boleh? Apa yang yatarattab alaihi al-asar. Boleh? Yatarattab alaihi al-asar. Ma bihi yatarattab alaihi al-asar. Tu maksud surah. Baik. Maknanya hasil di minda kita sesuatu yang mana suatu itu, surah tu dia panggil sesuatu yang ada kesan. Apa makna ada kesan? Kalau kesan yang hasil di minda adalah kesan dia kesan dapat membezakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Boleh faham? Contoh kita kata hasil surah haiwan. Apa makna hasil surah haiwan? Maknanya awak faham makna haiwan. Sekira-kira awak dapat bezakan haiwan itu dengan nabat. Boleh dengan pokok. Faham di situ. Itu dia panggil surah. Boleh? Jadi surah itu, kata Syekh, keterhasilan surah itu, gambaran itu, surah itu kita sebut surah lah.
keterhasilan surah sesuatu diakali minda. Boleh? Maka ini kata Syekh adalah mazhab sahibul ufqil mubin al-ma'ruf bimir bakir damat. Ini pandangan siapa? Ahli falsafah yang mengarang kitab Ufuqul Mubin, nama dia Mir Bagir Damat. Mir tu dia punya ni lah, gelaran bagi Sayyid lah. Bakir Damat. Ini geng Iran, lomak-lomak Iran kabir. Boleh tak? Okey. Ulama dalam menanggapi definisi ni, depa ada beberapa i'tirad. Apa beberapa i'tirad tu? Dia berkata, bila kita sebut husulus surati syai'i, keterhasilan surah di mana? Di minda. Apa makna keterhasilan? Keterhasilan tu. Keterhasilan itu dipanggil apa dia? Amrun i'tibari. Amrun i'tibari. Boleh? Amrun i'tibari hasil daripada apa? Hasil daripada kita memahami dua perkara. Apa dia yang kita fahami? Kita fahami adanya surah, adanya apa dia? Ilmu. Itu dia. Adanya surah ataupun adanya minda. Boleh faham? Jadi keterhasilan surah di minda, boleh faham? Apa yang terhasil? Hubungan antara surah dan juga minda tu. Jadi hubungan, apa makna hubungan? Hubungan ni benda yang kita dapati dengan apa? Dengan minda kita ataupun dipanggil sebagai i'tibari. Sedangkan ilmu ni i'tibari ke wujudi? Ilmu sebenarnya wujudi. Betul tak? Sebab kita mengaji dalam makulat, ilmu tu adalah apa? Ilmu tu adalah kaifiyatun nafsaniyah. Arad. Dia adalah arad daripada bangsa kaif, yang mana ia tetap pada diri. Boleh faham? Yang mana ia apa? Tetap pada diri manusia. Boleh? Maka bila awak sebut husul tu apa dia? Amrul i'tibari. Maka amrul i'tibari ada ketetapan tak? Amrul i'tibari tidak ada ketetapan. Bahkan amrul i'tibari sifatnya dia itu hanya wujud bila ada i'tibar, orang yang mengiktibar. Maknanya ada bila seorang itu memikir perkara tersebut. Jadi kalau tak ada dipikir perkara tersebut, tak ada orang yang memikir perkara tersebut, maka benda tak ada. Boleh faham? Contoh pada kanan kiri. Kan? Kanan kiri amrul i'tibari kan. Ada betul ke dalam realiti kanan? Ada betul ke dalam realiti kiri? Tak ada. Awak je fikir itu kanan, awak je fikir itu kiri. Boleh faham? Jadi kewujudannya berdasarkan apa dia? I'tibaril mu'tabir, orang yang berfikir. Boleh faham? Sedangkan ilmu bukan begitu. Ilmu ni memang kau ada ke? Kan memang kita fikir dia berilmu baru dia ada ilmu. Kan memang ilmu tu dah sabit pada diri dia. Sabit pada diri dia. Mana tak ada hubungan pun dengan berfikir bagi orang yang berfikir atau beriktibaril mu'tabir. Faham di situ? Maka itu dipanggil i'tirad ulama terhadap definisi ilmu yang apa? Yang pertama. Maka disebabkan i'tirad itu menjadikan ta'rif ini sebagai ta'rif yang dhaif. Boleh faham? Boleh? Kemudian yang kedua, as-suratul hasilah minasyai'i indal aqli. As-suratu al-hasilatu minasyai'i indal aqli. Ni kata Syekh, ini adalah mazhab jumhur falasifah yang mendakwa wujud zihni bagi asya'. Dia menganggap wujud zihni bagi apa? Bagi asya'. Baik.
Sebelum anda bacakan definisi lebih lanjut, anda baca pada antum hasyiah dulu. Hasyiah nombor 2, kata Syekh, ala ma'anin. Maknanya diitlaqkan ilmu itu pada beberapa makna. Dari segi makna tu, maknanya ikhtilaf ulama pada menentukan hakikat ilmu. Kata Syekh, dia kata apa? I'lam annahum ba'da ittifaqihim. Ketahuilah bahawa mereka, itu ahli falsafah, setelah sepakatnya mereka ke atas bahawa ilmu itu wa mansya'ul inkishafi haqiqatan. Adalah ilmu itu apa dia? Mansya'ul inkishaf. Tempat terbitnya untuk berlaku singkapan secara hakikat. Maknanya kalau kita ada ilmu, maka berlaku inkishaf. Boleh faham? Maknanya kalau kita ada ilmu, maka kita dapat bezakan antara banyak benda, betul? Hakikat itu maknanya mansya'ul inkishaf. Maka inkishaf untuk berhasilnya pembezaan antara sesuatu, pemahaman sesuatu, maka datang mana benda tu? Datangnya bila ada ilmu. Boleh? Allazi yakunu tasawuran wa tasdiqan, yang mana ia, iaitu mansya'ul inkishaf itu, ataupun ilmu itu dibahagikan kepada tasawur dan juga tasdik. Badihi dan nazari, berhajat pada fikir, tak hajat pada fikir. Kasiban muktasaban, yang dapat menghasilkan apa ataupun terhasil. Muttasifan bil mutabaqatin ma'lum walal mutabaqah, bersifat dengan selari ia dengan maklum ataupun ketidak selari dengan maklum. Boleh faham? Maknanya ilmu tu boleh bersifat dengan sifat sedemikian. Maknanya semua ulama sepakat bahawasanya ilmu yang kita nak bincang ni adalah ilmu yang boleh dibahagi kepada tasawuf tasdik, boleh dibahagi kepada badihi nazari, boleh dibahagikan kepada mutabaqah dengan la mutabaqah. Dan dia itu adalah asal bagi inkishaf. Singkapan segala perkara. Pemahaman bagi segala perkara. Boleh faham di situ? Okey. Lepas daripada persepakatan tu, depa ikhtalafu fi ta'yinihi. Depa khilaf pada menentukan makna dia. Ilmu tu apa? Fal mazahib allati waqaftu 'alayha 13. Ada 13 mazhab yang menentukan ilmu tu apa. Takat anda duk baca dulu, anda baca apa? Kitab Kashfuz Zunun. Kashfuz Zunun memang dia sebut 13 perkara lah. 13 definisi ulama terhadap ilmu. Tapi Tok Guru sini disebut apa? 5 saja. Boleh lah? Satu dia kata, lakin al-masyhur minha sittatun. Tapi yang masyhur 6. Wa qad zakara al-musannif minha 5. Musannif sebut 5 saja. Wa sadizuha al-qaul bil halatil idrakiyah. Dan yang keenam adalah pendapat al-halah idrakiyah. Ni pandangan siapa? Mirzahid. Yang pandangan yang keenam adalah ilmu itu adalah halatul idrakiyah. Hal mengetahui sesuatu. Hal seseorang dalam mengetahui. Itu dipanggil ilmu. Wal mazahib allati zakaraha al-musannif, dan mazhab yang telah disebutkan oleh musannif, fal arba'atul awal, maka 4 yang pertama minha lil hukama. Maka 4 yang pertama daripadanya itu adalah untuk siapa? Para hukama ahli falsafah. Wal khamis, dan yang kelima, yakni ta'arif ilmu bahawa dia idhafah yunsabu ila ba'dil mutakallimin. Itu dinisbahkan kepada sebahagian mutakallimin yang berpandangan bahawa ilmu itu adalah nisbah di antara alim dengan maklum, hubungan antara alim dengan maklum. Contoh, saya tahu botol ini. Saya apa? Tahu botol ini. Boleh? Apa makna saya tahu botol tu? Hubungan awak sebagai orang yang mengetahui dengan botol. Botol tu benda yang diketahui. Boleh? Itu dipanggil apa? Nisbah antara alim dengan maklum. Itu pandangan sebab sebahagian mutakallimin. Walakin ulama'una al-Maturidiyah, tetapi ulama kami Maturidiyah, ni Tuan Guru ni nak Deobandi, Deobandi dengan Maturidi. Moga Allah Ta'ala mempajakkan mereka dan menangkan mereka. Tak suk Deobandi, tak suk Deobandi, tak suk Maturidi ni.
Yaqulun, dia berkata innal ilma huwa sifatun basitatun zatu idafah. Ilmu itu adalah sifat yang simple. Basitah maknanya simple, bukan kompleks. Zatu idafah, empunya idafah. Empunya idafah. Apa maksud dia? Dengan Maturidi ni bila dia sebut ilmu ini adalah sifat basitah, maknanya tidak boleh dibahagilah. Ilmu yang berada pada seseorang, boleh tak kita juzuk-juzukkan dia? Tak boleh. Boleh faham? Itu maknanya sifat basitah. Zati idafah. Apa yang zati idafah? Zati idafah maknanya berta'aluk. Itu maksud dia. Zati idafah maknanya berta'aluk. Maknanya dihubungkan dengan sesuatu. Maknanya bila ana mengetahui, maksudnya akan ada benda yang ana ketahui. Boleh faham? Jadi dihubungkan pengetahuan ana dengan apa? Benda yang ana ketahui. Itu dipanggil apa? Zatul idafah. Itu ada ta'aluk. Itu kita mengaji dalam sifat 20 lah. Wa yusammaunaha bil halatil injilaiyah. Dan dinamakan ia idafah itu bihalatil injilaiyah. Hal terang, injilaiyah ni terang sesuatu. Kan bila kita faham sesuatu jadi cerah tu. Terang sesuatu tu di minda kita itu. Wa yaquluna, dan mereka kata innal alim muttasifun bihi misal tisafi bi sifatin ukhra. Dan dia berkata sungguhnya alim bersifat dengannya itu dengan ilmu, semisal bersifatnya ia itu alim itu bisifatin ukhra, dengan sifat-sifat yang lain, kal hilmi wasyaja'ah, seperti sabar dan juga syaja'ah, berani. Wala yahdusu inda ta'alluqihi bil ma'lum. Dia kata apa? La yahdus, tidaklah ia baharu tak kala berhubungannya ia dengan maklum. Di sisi apa? Maturidi, seseorang itu berilmu. Baik. Ilmu ni dia bertakluk dengan maklum. Boleh faham? Contohnya kita kata, saya ada ilmu dan apa kita panggil ilmu ni berhubungan dengan maklum. Contohnya, saya mengetahui botol. Botol ni maklum. Pengetahuan saya dengan botol tadi tu, kata Syekh, dia dah memang sabit. Boleh faham? Dan bukanlah ia baru ada. Maksudnya bukanlah bahawasanya saya bagaimana tengok botol, maka botol itu adalah apa? Maka pengetahuan itu baru muncul. Tak. Pandangan Maturidi maknanya pengetahuan itu dah ada. Walaupun sebelum bertakluk, sebelum berhubungan ilmu kita dengan maklum, berhubungan pengetahuan anda dengan botol tadi. Tunggu Maturidi kata macam tu. Berbeza dengan hukama ahli falsafah. Maknanya awak tahu macam mana. Apa orang panggil, bila awak nampak botol, barulah apa pengetahuan itu ada di minda. Macam mana boleh kita kata tiba-tiba pengetahuan dah ada sejak daripada awal. Cuma apa? Cuma apa? Walaupun sebelum bertakluk dengan apa? Maklum lagi. Gaya hukama tak awak nampak botol, maksudnya awak waktu itulah awak baru dapat peroleh pengetahuan. Barulah terhasil. Satu kata Syekh, la yahdusu. Maksudnya pandangan Maturidi kata, tidaklah baharu ilmu itu. Tak kala ia bertakluk, tak kala ia menisbahkan berhubungan dengan maklum. Berbeza dengan hukama ahli falsafah. Fa innahum yaqulun, mereka berkata, inal ilma yahdusu waqta idrakil maklum. Ilmu itu terhasil bila didapatnya maklum. Gitu. Bahawa ilmu terhasil. Habislah. Masalan. Contohnya, inna iza alimna syai'an. Contohnya, bila kita mengetahui sesuatu, terhasil bagi kami beberapa perkara. Yang pertama, as-surah hasilah min asy-syai'i 'inda al-aqli, inda al-aqli. Yang kedua, husul tilka surah fil aqli. Dan yang ketiga, qabulun nafsi li tilka surah. Dan yang keempat, idhafah hasilah bainal alim wal ma'lum. Boleh? Tapi ni dikira ulang balik apa yang apa Togor sebut di atas. Okay, dia kata di situ,
فالحكماء قائلون بحدوث العلم للعالم في هذا الوقت. Maka para ahli falsafah berpandangan bahawasanya baharunya ilmu itu bagi si alim pada waktu demikian. Maknanya bila kita tahu sesuatu, maka barulah dia hasil. Wa binafihi, dan tidak terhasil apabila kita tidak mendapat sesuatu. Fal umuru fi suratil mazkurah arba'ah. Maka umur perkara dalam surah yang tersebut ini ada 4. Wa zahaba ila kulli minha zahid. Dan masing-masing aliran masing-masing. Wa amma al-hadir 'inda al-mudrik qala ba'dhum huwa ma'na al-akhar lil-ilmi. Adapun definisi al-hadir 'inda al-mudrik itu, kata sebagai ulama, huwa ma'nan akhar lil-ilmi. Apa makna ma'na al-akhar lil-ilmi? Macam seakan-akan ta'rif lafzi bagi ilmu saja. Qala Sayyid Zahid Al-Harawi, ni ulama kibar mu'aqliyah, yuhtamalu annahu was-suratul hasilah wahid. Boleh jadi makna al-hadir indal mudrik itu dengan surah hasilah sama makna, tak ada beza. Jadi kita panggil daripada 5 disebut oleh musannif, disebabkan nombor 3 tu sama macam yang pertama, maka sebenarnya 4 saja, bukannya 5. Fa in syi'ta al-ittila', maka jika engkau menginginkan ittila', menambah apa perbincangan secara terperinci, farji' ila al-mutawwalat. Engkau kena baca kitab mutawwalat. Kita baca kitab yang kita baca itulah, yang nak tunjukkan tu ni. Ni boleh baca berani ujar ni. Pening. So ma'lam anna hadzal ikhtilaf laysa ikhtilafan lafziyan. Kena ketahuilah bahawa ikhtilaf di antara ulama ni bukanlah ikhtilaf lafzi. Maknanya bukanlah dikatakan semua yang dipermaksudkan daripada sebutan definisi ni makna dia bersama. Hanya beza ibarat. Dak kata tu bukan beza ibarat, beza hakikat tu. Maknanya dia bertafsirkan dengan tafsiran di situ kerana di sisi mereka hakikat ilmu pada sisi orang lain berbeza. Boleh? Satu kata Syekh, bukanlah ikhtilaf itu ikhtilaf lafzi yabtani, yang diasaskan atas ibarat mereka sahaja seperti yang disangka, bahkan percanggahan mereka pada ilmu itu adalah ikhtilaf maknawi. Jadi ikhtilaf maknawi maknanya memang dari segi apa depa faham tentang hakikat ilmu tu di sisi orang lain berbeza. Nah, as-surah al-hasil min syai' 'inda al-aqli, ini insya-Allah akan sambung pada minggu depan. Anda ulang balik dan akan rujuk kitab Syarah Mirqat ini untuk kita detailkan lagi perbahasannya. Lena wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu bis salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin.